Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan Yayasan Ta'lim, hadirin dan hadirat sidang penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat, atau pada hari ini kita dapat bersama berkumpul bagi kita meneruskan majlis pengajian kita yang dilakukan secara 2 bulanan menggunakan kitab Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilm. Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilm, iaitu petunjuk sepanjang perjalanan menuntut ilmu, yang mana kitab kita ini ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah As-Sadhan hafizahullah ta'ala. Dan perbahasan kita pada hari ini, hadirin dan hadirat, para penonton yang saya muliakan, kita nak memasuki beberapa yang disebutkan oleh penulis kitab di sini. Saya ulang balik, yang mana beliau mencadangkan agar kita ini, para penuntut ilmu, untuk membaca beberapa kutaibat, iaitu beberapa kitab-kitab kecil yang berikut. Kita katakan kitab ini adalah buku ataupun kitab, manakala disebut kutaib. Kutaib ini adalah maknanya buku-buku kecil, buku-buku yang kecil, iaitu kutaibat. Kalau banyaknya maknanya buku-buku yang kecil, kutaibat. Dan beliau hafizahullah ta'ala, penulis kitab kita ini, beliau memberikan beberapa cadangan. Dia kata, wa hadhihi kutaibat usi biha man bada'a fi talabil ilm. Berikut adalah merupakan beberapa kitab-kitab kecil yang aku sarankan kepada mereka yang ingin memulakan pengajian atau memulakan menuntut ilmu. Yang pertamanya, yang ni pengulangan kerana kita dah sebutkan pada kuliah yang lepas. Yang pertamanya adalah Zadul Muslim Al-Yaumi, iaitu bekalan harian bagi seorang Muslim, yang ditulis oleh Syekh Abdullah Ibnu Jarillah. Syekh Abdullah Ibnu Jarillah. Yang ni beliau cadangkan untuk dibaca oleh penuntut ilmu peringkat permulaan atau beginner dalam bahasa Inggeris. Dan yang kedua, antara kitab yang boleh disifatkan sebagai kutaibat, iaitu kitab-kitab kecil, kitab-kitab nipis, adalah Al-Arba'un An-Nawawiyah. Al-Arba'un An-Nawawiyah, atau lebih dikenali oleh masyarakat kita sebagai kitab hadis 40. Sebagai kitab hadis 40 yang dikaryakan oleh Al-Imamul Hafiz Abu Zakaria Yahya Ibnu Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Yang mana kitab itu hanya mengumpul berkenaan dengan 42 hadis sahaja, tetapi ia merupakan hadis-hadis yang boleh disifatkan sebagai hadis-hadis terpenting yang mencakupi tauhid, mencakupi fiqh, dan juga mencakupi dalam bab akhlak, hadirin dan hadirat. Jadi sebab itu kita sangat menggalakkan, kalau boleh, sebelum orang kata kita ini, dalam kehidupan kita ini, kalau boleh kita kena ada hasrat dan kena ada hajat untuk sekurang-kurangnya kita telah selesai membaca, mempelajari kitab hadis 40 karangan Al-Imam Nawawi. Baik. Sehingga kan Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyifatkan bahawasanya kitab hadis 40 ini
merupakan antara kitab yang menzahirkan keikhlasan niat penulisnya Al-Imam An-Nawawi. Dia kitab yang membuktikan keikhlasan niat penulisnya Al-Imam An-Nawawi, kerana betapa kitab ini, kitab Hadis 40, ia sangat-sangat diterima di sisi umat Islam seluruh dunia, hadirin dan hadirat. Sehingga kata Syekh Al-Utsaimin rahmatullah alaih, boleh dikatakan tidak ada mana-mana masjid pun di dalam dunia ini melainkan pasti di dalamnya adanya kitab yang dikarya oleh Al-Imam An-Nawawi. Sama ada Hadis 40 atau Riyadhus Shalihin dan selain daripada itu. Jadi ini nak menggambarkan keikhlasan niat penulisnya. Jadi apabila niat kita ikhlas, maka Allah kurniakan kepada kita penerimaan manusia. Jadi Allah kurniakan kita penerimaan manusia. Jadi contoh, kalau kita ikhlas dalam menulis kitab, maka buku tu Allah akan tuliskan agar orang ramai rasa suka dan rasa redha dan manusia menerimanya. Jadi itulah sama dengan majlis-majlis ilmu pun, kita akan diterima oleh para pendengar, masyarakat, sekiranya kita benar-benar ikhlas dalam menyampaikan ilmu, hadirin dan hadirat. Yang ketiga, antara kitab yang beliau cadangkan oleh penulis kitab kita ini adalah Kitabut Tauhid, Kitab At-Tauhid. Dan Kitabut Tauhid ini adalah karangan Al-Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahmatullah alaih. Dan hari ini kita nak masuk kepada satu lagi kitab, hadirin dan hadirat, iaitu kitab yang keempat yang dicadangkan oleh Syekh As-Sadhan hafizahullah ta'ala, berkenaan anjuran kepada penuntut ilmu peringkat permulaan. Apa dia kitab yang keempat ini? Dikatakan Kitabul Aqidah Al-Wasitiyah, Kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah di Syekhul Islam Ibn Taymiyah, yang mana kitab ini Al-Aqidah Al-Wasitiyah dikaryakan oleh Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah. Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah iaitu Abul Abbas Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Dan kata penulis kitab kita ini, lebih disadangkan adalah bisyarhi Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Maknanya dengan syarahan, maknanya syarahan Syekh sebab kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah, banyak ulama-ulama semasa yang mensyarahkan kitab tersebut. Banyak, sangat-sangat banyak, setahu saya lah, ulama-ulama kontemporari yang mensyarahkan kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Tetapi cadangan yang disebut oleh penulis kitab, kita kalau kita nak membaca Al-Aqidah Al-Wasitiyah, baca berserta dengan syarahan Syekh Saleh Al-Fauzan, Syekh Saleh Al-Fauzan. Fasyarhu Syekh ma'a annahu mukhtasar, syarahan daripada Syekh Fauzan ini, walaupun ianya bersifat ringkasan, lakinnahu ihtawa fawaid kathirah, akan tetapi ia telah mencakupi atau memenuhkan faedah-faedah yang begitu banyak. Wa yamtaz bisuhulatil alfaz allati zakaraha hafizahullah. Dan antara yang mengistimewakan syarahan Syekh Saleh Al-Fauzan ke atas syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah adalah kerana suhulatul alfaz, iaitu lafaz yang beliau gunakan dalam mensyarahkan kitab tersebut. Lafaznya lafaz yang mudah untuk dipahami. Wal kitab matbu', dan kitab tu telah tercetak dan berlega di pelbagai pustaka-pustaka atau maktabah-maktabah. Walillahil hamdi wal minnah. Maknanya bagi Allah segala pujian, hadirin dan hadirat. Itu yang keempat yang beliau cadangkan, kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Tetapi kalau sesiapa sahaja yang nak merujuk kepada syarahan-syarahan yang lain ke atas Al-Aqidah Al-Wasitiyah, macam syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin yang saya sebutkan itu tadi pun, maka ini pun
sangat baik, mencukupi dan memadai, hadirin dan hadirat. Kemudian disebutkan di sini kitab yang kelima, kitab yang keenam yang dijadikan sebagai cadangan dan saranan kepada kita ini para penuntut ilmu, lebih-lebih lagi peringkat permulaan untuk kita membaca, menghadam dan mengkhatamkan bacaan, hadirin dan hadirat. Apa dia? Iaitu kitab Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat salat Nabi ini, kata penulis kitab, للشيخين الإمامين سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وفضيلة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. Maknanya kitab sifat salat Nabi yang ditulis oleh dua syekh, dua imam, Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahmatullah alaih dan juga Fadilatul Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Maknanya kedua-dua ulama ini, Syekh Ibn Baz mantan mufti Arab Saudi yang lepas dan juga Syekh Muhammad Abu Abdurrahman Nasiruddin Al-Albani rahmatullah alaih, mereka berdua ini ada mengkaryakan kitab yang berjudul Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keduanya dicadangkan dan disarankan oleh penulis kitab untuk kita membacanya. Baik. Dan kata penulis kitab lagi di bawah noktah yang sama, dan kitab sifat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam, jama'a fihi muallifuhu sifatal wudu'in nabawi min kutubis sunnah al-mutafarriqah. Kitab sifat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam, penulisnya telah menghimpunkan di dalamnya sifat-sifat wuduk Nabi, sifat-sifat wuduk Nabi ni, maknanya cara-cara Nabi berwuduk, min kutubis sunnatil mutafarriqah, daripada kitab-kitab hadis yang pelbagai. Summa saqaha bi uslubin murattab, dan kemudian penulis memasukkan hadis-hadis tersebut dengan gaya bahasa yang tersusun, bihaitsu yashul ala talibil ilm idza qara'aha ay yutabbiqaha amaliyan, iaitu apabila seorang penuntut ilmu membacanya dia mudah untuk mempraktikannya. Wal kitabu fil jumlati mufidun jiddan, dan secara asasnya kitab sifat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam ia adalah kitab yang sangat berfaedah, mufid jiddan, sangat bermanfaat. Siapa yang tulis sifat wuduk Nabi ni? Dikatakan di sini sifat wuduk Nabi ni adalah risalatun jama'aha Fahad Ash-Shuwaib. Fahad Ash-Shuwaib. Itu satu risalah yang dihimpunkan oleh Fahad Ash-Shuwaib. Wa zakartu hadzal kitab, kata Syekh Sadhan, aku sebutkan kitab ini li'annahu yura min ba'din nas wudu'un yatanafa ma'as sunnati fi asya'in katsirah. Kerana dilihat daripada pengamalan wuduk sebahagian masyarakat ini, banyaknya perkara-perkara yang bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu bagus untuk kita ini, selain daripada membaca dua kitab yang dikaryakan oleh Syekh Ibn Baz dan juga Syekh Al-Albani rahmatullahi alaihima, maka lebih baik dan sewajarnya kita gabungkan sekali dengan bacaan sifat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana menjelaskan secara detail, terperinci berkenaan dengan tata cara dan kaifiat mengambil wuduk mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia kata wa minat taraif, antara kisah yang menarik, wa minat taraif ma zakarahu Ibnu al-Imad al-Hanbali fi syadharati az-zahab, fi syadharati az-zahab, apa yang disebutkan oleh Ibnu al-Imad al-Hanbali dalam kitabnya Syadharat az-Zahab, anna Ibn Hajar zakar, bahawasanya Ibnu Hajar telah menyebut atau telah pernah menceritakan, anna ahada ahli al-ilm kana yusamma Syekhul Matahir, salah seorang ulama beliau dinamakan atau digelar sebagai Syekh Al-Matahir. Wa qad nadhara nafsahu ay yaqifa ala amakin al-wudu' wa yuraqibu an-nasa yatawadda'una thumma yusawwib hadha wa yukhatti'u hadha wa yuqawwimu hadha hatta summi Syekhul Matahir.
yang mana Syekh Al-Matahir ni dia telah bernazar untuk dia duduk berdiri di kawasan-kawasan tempat orang mengambil wuduk. Lalu dia nak mengawasi orang ramai ketika mereka mengambil wuduk. Dia nak tengok. Ya yuraqib ni mana dia duduk tengok je. Dia duduk teliti sahaja. Dia tengok, dia perhatikan. Wa yusawwibu hadha wa yukhatti'u hadha wa yuqawwimu hadha. Dan dia nak yusawwib. Maka dia nak perbetulkan. Okey, si fulan ni wuduk dia betul. Wa yukhatti'u hadha. Dan si fulan ni wuduk dia salah. Wa yuqawwimu hadha. Dan dia nak memperbetulkan si fulan ni punya wuduk. Hatta summiya, sehinggalah Syekh ini dinamakan sebagai Syekhul Matahir. Dan kata Syekh Sadhan, Syekh yang dimaksudkan itu adalah wa huwa Syekh Muhammad bin Ibrahim As-Safadi. Muhammad bin Ibrahim As-Safadi rahmatullah alaih. Jadi maknanya ada sebahagian ulama yang sangat cakna bahawasanya kerana pengambilan wuduk ni memberi kesan kepada salat kita ini. Maknanya kalau ada kecacatan yang menyebabkan wuduk tidak sah, maka salat pun tidak sah. Kerana syarat sah salat adalah sucinya seseorang itu daripada hadas. Hadas terbahagi kepada dua. Hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil mewajibkan wuduk dan hadas besar mewajibkan mandi. Jadi isu kita ini, kalau kita berhadas, kita kena berwuduk. Iaitu kalau kita berhadas kecil, kita kena berwuduk. Jadi sebab itulah ada seorang ulama ni, iaitu Ibrahim As-Safadi ni, Muhammad bin Ibrahim As-Safadi. Beliau sangat meneliti apabila orang ramai mengambil wuduk. Kalau kawan tu betul, dia akan proceed. Tapi kalau kawan tu salah, dia akan perbetulkan. Begitu. Itu yang kelima dan keenam, iaitu sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sifat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat solat Nabi dan sifat wuduk Nabi. Yang ketujuh adalah kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin. Yang ni adalah kitab yang juga dikaryakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan sangat-sangat masyhur sebenarnya kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Itu nama penuh kitab. Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin. Taman orang-orang yang saleh daripada ucapan-ucapan penghulu bagi sekalian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama tadi, penulis kitab kita masukkan nombor 2, Al-Arba'un An-Nawawiyah. Hadis 40 karangan Al-Imam An-Nawawi. Dan di sini beliau mencadangkan kita membaca kitab Riyadhus Salihin. Di atas faktor itu kita tengok pengamalan di negara kita pada hari ini pun sama juga. Boleh jadi kita masuk ke dalam masjid tertentu dan surau tertentu. Pengajian ilmunya kalau kita tengok dalam jadual pengajian kuliah bulanan, mesti akan adanya penceramah yang menyampaikan tajuk hadis 40 karangan Al-Imam An-Nawawi. Kalau kata kita tengok tak ada pun, mungkin kita tanya kepada jawatan kuasa, oh kami baru habis sesi yang lepas. Contohnya, maknanya mesti telah dipelajari ataupun begitu, sifat dia begitulah. Dan kadang-kala Riyadhus Salihin diajarkan juga. Cuma Riyadhus Salihin ini, oleh kerana hadisnya jauh lebih banyak daripada hadis 40, mungkinlah kerana itu pengajiannya dia agak lambat habis, hadirin dan hadirat. Kebiasaannya, orang hanya menjadikan majlis Riyadhus Salihin ini sebagai majlis bacaan. Maksudnya kita baca saja. Kalau kita nak syarah satu-satu tu, boleh juga, tapi syarahan yang ringkas saja. Ini tidak perlu syarah sampai sejam dan seumpamanya. Jadi mungkin lambat kita nak selesaikan bacaan kitab tersebut. Dikata di sini, Riyadhus Salihin lil Imam An-Nawawi. Wa hadzal kitab la ya'rifuhu ba'du an-nasi illa aqba salatil asar min qiraati ba'dil a'immah. Yang ini kata Syekh Sadhan. Kitab ini, sebahagian orang tidak mengenalinya kecuali selepas solat asar. Ini biasa, maknanya di negara Arab pun biasa orang buat. Selepas asar, imam masjid akan membaca Riyadhus Salihin. Hatta di negara kita pun ada. Maknanya
Di negara kita pun ada juga pengamalan sebahagian imam-imam selepas salat asar dia akan buka seketika kitab Riyadhus Shalihin dan dibacakan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab tersebut. Wal haqiqah, kata penulis kitab, hakikatnya anna hadzal kitaba qad jama'a khairan 'aziman khassah idza qara'a al-insanu syarhahu. Kitab ini ia sahaja telah menghimpunkan kebaikan yang begitu besar. Lebih-lebih lagi apabila seseorang itu membaca syarahan dia. Walil kitabi syuruhun minha. Kitab ni mempunyai beberapa syarahan-syarahan ke atasnya. Maknanya Riyadhus Shalihin ini walaupun ia merupakan satu jilid sahaja, tapi ia telah disyarahkan oleh ramai para ulama. Ada sifatnya yang dikatakan sebagai syarah mutawwal, iaitu syarah yang panjang. Antaranya adalah kitab Dalilul Falihin. Yang mana Dalilul Falihin ini adalah syarah kepada kitab Riyadhus Shalihin. Siapa yang mengkaryakan Dalilul Falihin? Wa muallifuhu Ibnu Allan. Iaitu penulisnya yang mengkaryakan Dalilul Falihin syarah Riyadhus Shalihin ni adalah Ibnu Allan. Wa syarhun akhar li ba'dil mu'asirin. Dan ada juga sebahagian ulama kontemporari yang mensyarahkan Riyadhus Shalihin ini, diletakkan namanya Nuzhah al-Muttaqin, syarah Riyadhus Shalihin. Wa hadha syarah mukhtasar. Ini adalah syarahan yang ringkas dan sesuai lil mubtadi' fi talab, thumma kharaja akhiran syarh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ala Riyadhus Shalihin wa qad hawa khairan katsiran bil idafati ila suhulatil uslub. Maknanya kitab Nuzhatul Muttaqin ni pun bagus untuk penuntut peringkat permulaan untuk mendapatkan syarahan ke atas kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian kata Syekh Sadhan, ada juga syarahan daripada Salih Al-Utsaimin rahmatullah alaih ke atas kitab Riyadhus Shalihin. Ini kalau tuan-tuan lihat ada lebih kurang 6 jilid syarahan Syekh Al-Utsaimin ke atas kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Dan waqad hawa khairan katsira. Maknanya syarahan Syekh Al-Utsaimin telah meliputi kebaikan yang begitu banyak ke atas kitab Riyadhus Shalihin oleh Imam Nawawi. Ini kerana ini kebiasaan Syekh Salih Al-Utsaimin bil idafati ila suhulatil uslub. Kerana gaya bahasa penyampaian yang begitu mudah nak dipahami. Saya ingat dahulu masa saya membaca kitab Hadis 40 yang disyarahkan oleh Syekh Al-Utsaimin. Bagi saya ini syarahan yang sangat-sangat mantap, sangat-sangat menarik. Dia sangat mudah untuk diselesaikan, dikhatamkan bacaan tu. Dan kalau kita tengok sebenarnya syarah Arba'in ni dia banyak sebenarnya, dia bukannya ada berbagai. Saya sendiri pun alhamdulillah syukur kepada Allah Taala ada lebih kurang 5 ke 6 syarahan ke atas kitab Hadis 40. Memang saya nak kumpul selagi boleh. Apa je syarahan ke atas Hadis 40 yang ada, kalau boleh saya nak kumpul. Ada banyak versi saya ada. Dan banyak ulama yang saya ada, hadirin dan hadirat. Tapi antara yang paling bermanfaat adalah syarah Arba'in yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatal abrar. Sangat bahasanya mudah. Itu yang maksud saya. Bahasa dia sangat mudah difahami dan noktah-noktahnya sangat padat. Bagi saya sangat padat. Maknanya penjelasannya menarik. Kalau kita boleh beli, silakan beli. Dan lepas beli, baca. Baik. Kemudian disebutkan di sini, selain daripada itu, sebenarnya kitab Riyadhus Shalihin ini juga ada disyarahkan oleh, kalau tak silap saya, itu kitab lain, hadirin dan hadirat. Tapi itu kitab Al-Azkar, kitab Al-Azkar. Cuma saya tidak sebutlah sebab tidak ada kaitan. Jadi Al-Azkar pun ditulis oleh Imam Nawawi. Yang saya maksudkan adalah kitab Nata'ijul Afkar, syarah Al-Azkar itu. Wa ala kulli hal, maknanya secara umumnya, fa inna kitaba Riyadhus Shalihin law qara'ta fihrisahu
qabla an-nazari fil madmun wa tatabba'tahu baban la ra'aital ajab al-ujab. Kerana kitab Riyadhus Salihin ini, kalau kamu membaca dia punya fihris, maknanya dia punya intisari belakang tu, isi kandungan. Sebelum kamu melihat kepada intipati dalaman dia dan kamu tengok teliti satu persatu bab, kamu akan dapati keajaiban yang begitu luar biasa sekali. Wa ana ajzam anna hadzal kitab. Okey. Dan aku jamin dia kata, ataupun aku pasti, sangat pasti dia kata. Penulis kitab kita hafizahullah. Anna hadzal kitaba la yakhlu minhu baitu ahadin minna illa ma syaa Allah. Lakin ya tara hal qara'na. Aku pasti bahawasanya kitab ni setiap rumah kita mesti ada kitab Riyadhus Salihin. Begitu. Jadi lebih-lebih lagi penuntut ilmu lah, dia merujuk kepada penuntut ilmu, bukan awam biasa. Kita yang menyifatkan diri kita ini sebagai penuntut ilmu. Setiap rumah kita ni mesti ada kitab Riyadhus Salihin. Carilah mana rumah yang tak ada. Macam macam saya sekarang ini pun ada di rumah saya Riyadhus Salihin. Kalau macam ibu bapa saya dekat kampung, mungkin mereka kata kami tak ada pun, sebenarnya ada dalam bilik saya tu ada. Maknanya bilik saya di rumah ibu bapa saya pun ada juga Riyadhus Salihin yang 6 jilid itu. Tapi yang dekat sini yang 1 jilid yang saya ada kat rumah saya sekarang ini. Jadi nak menunjukkan, boleh kata banyak tempat lebih-lebih lagi para penuntut ilmu ni yang memang ada di rumahnya kitab Riyadhus Salihin. Tetapi kata penulis kitab, lakin dia kata hal qara'na, adakah kita membaca begitu? Adakah kita membaca hadza huwa al-maqsud. Inilah tujuan utama sebenarnya pemilikan kitab adalah untuk dibaca. Hadirin dan hadirat. Wa bikulli hal, secara keseluruhannya, falau rattaba al-wahidu minna li nafsihi waqtan kulla yawmin yaqra'u fihi baban min abwabi hadzal kitab, kalaulah seseorang dari kalangan kita menyusun waktunya pada setiap hari untuk dia membaca satu bab daripada bab-bab yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Salihin, fasayash'ar annahu kharaja bi khairin azim. Nescaya dia akan perasan yang dia telah keluar atau membawa atau memperoleh dengan kebaikan yang begitu besar. Lakinnal musibah, akan tetapi musibahnya, annana nazhadu fi kutub ثم نحرص على كتب قد تكون الفائدة فيها لا تبلغ عشر معشار ما في الكتب الجامعة. Tetapi kita ni musibahnya, kita ni kadang-kadang kita rasa zuhud nak membaca kitab-kitab. Dalam sebahagian kitab, contohnya zuhud dalam Riyadhus Salihin, maknanya kita ambil sikit saja. Zuhud ni baguslah dalam bab-bab dunia, tapi dalam baca kitab janganlah zuhud sangat. Kalau bab baca kitab ni kena baca semua. Tapi kita bersungguh untuk membaca kitab-kitab lain yang mungkin manfaatnya tak sampai 1/10 pun daripada apa yang terkandung di dalam kitab Riyadhus Salihin ini. Wallati minha hadzal kitab Riyadhus Salihin. Antara kitab-kitab yang sangat lengkap dan bermanfaat adalah kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam alladhi jama'a kathiran min abwabid din thumma saddara kullu babin bima warada aw bikathirin mimma warada min al-ayat summa bima jaa 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Baik. Iaitu yang mana hadis ini ada, kitab ini Riyadhus Salihin ini adalah bab-babnya bab-bab agamanya dikumpulkan daripada hadis-hadis Nabi. Dan sebab tu min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia selain daripada ayat ini ada didahulukan dengan ayat Quran. Kalau macam contoh kita kata kitab yang pertama dalam Riyadhus Salihin, dia mula-mula dia terus mula dengan firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini ayat Quran. Dia banyak kitab tu dimasuki dengan ayat-ayat Quran yang pelbagai dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang teras utama kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin. Wal kitabu, dan kitab Riyadhus Salihin ini kharraja ahaditsahu Syekh Al-Albani wa haqqaqahu jama'atun minal ulama'i, yang mana kitab ini kharraja ahaditsahu Syekh Al-Albani. Maknanya Syekh Al-Albani telah mentakhrijkan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Salihin. Wa haqqaqahu jama'atun minal ulama, yang kitab ini juga telah ditahqiq oleh sebahagian daripada ulama.
wa qad dzakara ma la yasbut min al-ahadits hasba ijtihadihi rahimahullah. Dan Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, beliau telah menyebutkan dalam takhrijnya ke atas Riyadhus Shalihin, iaitu ada riwayat yang tidak sabit yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, tetapi kata Syekh Sadhan, hasab ijtihadih, mengikut ijtihad Syekh Al-Albani sendiri rahmatullah alaih. Itu yang ketujuh. Ini antara kitab-kitab cadangan yang dicadang oleh penulis kitab, hadirin dan hadirat. Yang ke-8, ba'da zalik, selepas daripada itu, Kitabul Mustalah. Ini antara kitab yang beliau cadangkan kepada kita untuk membacanya, iaitu para penuntut ilmu di peringkat permulaan. Kitabul Mustalah darastuhu fil ma'hadil ilmi wa huwa kitab Mustalahul Hadis. Ini zaman dia belajar dahulu. Zaman penulis kitab Syekh Sadhan ni, masa dia belajar dahulu, dia belajar kitab Mustalahul Hadis, Mustalah al-Hadis. Katabahu Syekh Muhammad bin Salih ibn Utsaimin rahimahullah bi uslubin mukhtasar. Yang mana kitab ini dikaryakan oleh Syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahmatullah alaih dengan gaya bahasa yang ringkas, mudah dipahami. Dan dikatakan di sini, wa ba'duna yuhaqqiru muqarrarat ad-dirasah wa yuzahidu an-nas fiha wa yuzahidu an-nas fiha. Sebahagian kita ni, sebahagian penuntut ilmu ni, dia yuhaqqir, maknanya dia pandang remeh ataupun pandang lekeh akan silibus-silibus yang diguna pakai di peringkat sekolah yang dia belajar, peringkat universiti ke. Kadang kan kita kalau macam pelajar kuliah syariah di peringkat universiti, kadang dia tidak ada rujukan kitab yang khas, tetapi dia panggil muqarrar, dia ada macam silibus dia. Ialah boleh jadi ada kitab yang khas, ada yang dia tidak bersifat kitab tapi lebih kepada ialah halayan-halayan kertas yang dijadikan sebagai silibus pengajian. Kadang-kadang sebahagian kita ni, dia yuhaqqir, dia anggap Allah, setakat silibus universiti, silibus sekolah menengah ni tak ada apa nilai sangat dari sudut ilmu. Mari kita baca kitab-kitab yang lebih besar contohnya. Tapi sebenarnya yang ni tidak tepat. Wa yuzahidun nasa fiha, dan kata penulis kitab, dan dia menyebabkan orang ramai, dia kata tak payahlah baca ni, mana tak perlu bacalah, mana zuhudlah padanya. Wa hadza la yakhlu min ahadi amrayn. Ini perbuatan ini tak sunyi daripada dua perkara. Yang pertama, imma kasal atau jahal. Sama ada dia ni malah ataupun dia ni jahil. Begitulah kata penulis kitab. Lianna hadhihi al-muqarrarat, kerana muqarrar silibus-silibus ini laysat min at-Taurat wala min al-Injil al-muharrafain. Ini bukannya ini bukannya Taurat dan Injil yang telah ditahrif, iaitu yang telah diseleweng. Bal qawaiduhuma fil jumlati ma'khuzatun minal Qur'ani was sunnah. Bahkan kaedah-kaedah ataupun teras kedua-duanya dalam secara asasnya diambil daripada Quran dan sunnah. Wa man darasa fil kulliyati syar'iyyah, sesiapa yang belajar di kuliah syariah, yatadhakkar annana darasna fiha mawad ilmiyah wa mawadhi' ilmiyah bi asafil insan illa ala adami muraja'atihi laha. Ataupun ya'saful insanu ala adami muraja'atihi laha. Itu lebih tepat. Kalau siapa yang masih ingat, kalau kita belajar di peringkat kuliah syariah ni, kita telah belajar banyak subjek-subjek ilmu dan juga perbahasan-perbahasan ilmu yang mana manusia akan rasa sedih bila dia tak merujuknya kembali. Atau dia akan rasa menyesal kalau dia tidak mengulangnya kembali. Wa idza tasaffaha al-insanu al-muzakkarat allati katabaha ra'a ajaban. Kalaulah seseorang itu melihat kepada silibus-silibus yang dia tulis daripada pengajian dia di peringkat semasa dia belajar, dia akan melihat perkara yang pelik, iaitu perkara yang menakjubkan. Nazaran li zuhdina fi ayyamid dirasah, kerana dia nak melihat dan mengenangkan balik Allah alangkah zuhudnya kita pada zaman-zaman belajar dulu. Zuhud di sini maksud dia alangkah sikitnya bahagian kita atau sikitnya usaha kita, macam tu lah.
Walidzalika yaqulu ba'dun nas, oleh kerana itu sebahagian manusia berkata, inna halaqatal ilmi hiya dirasa al-haqiqiyah. Sebahagian manusia berkata, halaqah-halaqah ilmu adalah pengajian yang bersifat hakiki. Majlis-majlis ilmu ini adalah pengajian yang bersifat hakiki. Wa hadza sahihun la iskala fih. Ini adalah perkara betul, tidak ada keraguan lagi padanya, kata penulis kitab. Lakin kana at-tullabu yadhhabuna sabaha kulli yawmin illa al-khamis wal jum'ah ila al-ma'ahid wal madaris wal kulliyat lit-talabi wa li sama'il ilmi fima yaqru' min 6 sa'ati yawmiyan fa aina dhahaba dhalika al-ilm wa aina barakatuhu laqad nuzi'at min as-suduri illa man rahimallah. Tapi dia kata sebahagian penuntut ilmu yang pergi belajar pada setiap pagi, setiap hari kecuali Khamis dan Jumaat, ke ma'ahad-ma'ahad, ke madrasah-madrasah, ke kuliah-kuliah pengajian universiti untuk mendengar, untuk menuntut ilmu, yang mana dalam sehari itu hampir lebih kurang 6 jam dia belajar. Tapi mana pergi semua 6 ilmu yang dia belajar selama hari ini? Mana pergi dia? Begitu. Wa aina barakatuhu, mana barakah ilmu? Maka dia kata laqad nuzi'at, maka ia telah dicabut keberkatan atau ditarik keberkatan daripada dada-dada manusia kecuali mereka yang Allah Ta'ala rahmati sahaja. Audan ala ma sabaq, berbalik kepada yang kita sebutkan berkenaan dengan kitab mustalah hadis tadi. Hadzal kitabu fi mustalahil hadis al-muqarrar ala tullab as-sani as-sanawi bil ma'ahid al-ilmiyah. Kitab mustalah al-hadis yang ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin rahmatullah alaih tadi adalah silibus ke atas pelajar tahun 2 di peringkat sanawi, di sekolah-sekolah atau di ma'had-ma'had ilmu. Kitabun jami'un yafhamuhu al-mubtadi. Kitab yang sangat lengkap, yafhamuhu al-mubtadi, iaitu orang yang peringkat permulaan pun boleh faham. Al-mubtadi maknanya peringkat ibtidak. Nazaran li suhulati uslubi syaikhi haitsu ta'ammada an yanzila ila mustawa yunasibu talib al-ilm al-mubtadi. Memandangkan betapa mudahnya uslub yang digunakan oleh Syekh, kerana Syekh sengaja untuk merendahkan sedikit level-levelnya sesuai dengan penuntut ilmu di peringkat permulaan. Wa idza adafta ilaihi manzumah al-Baiquniyah fahasan. Kalau kamu tambah lagi selain daripada mustalah hadis Syekh Al-Utsaimin ni, kepada kitab manzumah al-Baiquniyah, maka ini juga baik. Lianna syi'ra 'inda kathirin minan nasi ahwan fil hifzi minan nathar. Kerana sebahagian manusia dia lebih mudah memahami syair. Lianna syi'ra muqaffa wa mawzunun ala bahrin wahid. Kerana syair ni dia ada qafiyah dan diwazankan di atas bahar yang sama. Ini kalau kita belajar ilmu arud dan qafiyah itu, maka kita akan jelaslah tentang apa yang kita sebutkan ni. Macam rimun ala al-qa'i bainal bani wal alami, macam itulah. Ini antara, dan dia ada dia punya bahar-bahar dia. Warajas kazalik. Ini rajas ni pun sama perbahasan arud qafiyah juga ni. Kadzalika fa innahu yashkul ala talibil ilmi ay yahfazahu. Kalau rajas pun sama juga, dia memudahkan para penuntut ilmu untuk menghafalnya. Maknanya ini dalam bab-bab syair lah. Jadi mudah untuk, ni cara orang lah, tapi cara ni berbeza-beza. Kalau macam orang Melayu kita ini mungkin berbeza sikit. Tapi orang Arab mungkin dia mudah dalam bab syair tu. Okey. Wa manzumah al-Baiquniyah masyruhah bi'iddati syuruh. Adapun kitab manzumah al-Baiquniyah ini ia telah disyarahkan dengan beberapa syarahan. Walakin idza hafizaha talibul ilmi thumma qara'a kitab asy-Syaikh Ibn Utsaimin waddaha lahu masail katsirah min masail al-mustalah. Tapi kalau seseorang penuntut ilmu tu dia menghafal manzumah al-Baiquniyah, kemudian dia baca kitab Syekh Ibn Utsaimin tadi, maka kitab tu akan menjelaskan kepada dia beberapa permasalahan yang begitu banyak daripada permasalahan-permasalahan yang terkait dengan ilmu mustalah hadis ni. Baik.
Kemudian yang ke-9, hadirin dan hadirat saya muliakan, adalah kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Kalau kitab Mustalah Al-Hadis tadi, kita boleh katakan ia termasuk dalam ilmu ulumul hadis atau usulul hadis. Adapun Al-Usul min Ilmi Al-Usul adalah dikaryakan dalam bab apa? Usul fiqh. Al-Usul min Ilmi Al-Usul ni adalah di dalam kitab fiqh. Dan Al-Usul min Ilmi Al-Usul wa huwa fi usulil fiqh, ia merupakan kitab berkenaan dengan usul fiqh, wa muqarrarun fil ma'ahid al-ilmiyah ala tullabis sanati salisah fil marhalati sanawiyah. Dan ia merupakan silibus di ma'had ilmi. Ma'had ilmi ni mungkinlah bagi peringkat kita ni, kalau di negara kita ni sekolah menengah lah, ke atas penuntut tahun 3 pada marhalah sanawi. Itu marhalah sanawi ni peringkat sekolah menengah. Katalah kalau tahun 3 ni peringkat menengah, kalau zaman kita ni geng-geng PMR lah ataupun PT3. Maknanya umur 15 tahun. Begitulah secara mudahnya lah. Maknanya tingkatan 3 dah belajar dah Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Begitu. Seronoknya kalau kehidupan macam tu. Maknanya kalau kita ni daripada kecil diikut satu step by step kan, kalau ada pusat-pusat pengajian. Tapi sebab kita ni ikut sekolah kebangsaan, sekolah menengah ni, jadi silibus tu berbeza. Kita belajar sejarah, kita belajar matematik, kita belajar, orang kata kalau macam sebahagian dia ambil fizik, biokimia, sebahagian ambil ekonomi asas dan prinsip perekawanan. Tetapi ini zaman dululah, zaman saya pun tak pasti kemudian macam mana, mungkin tak jauh beza. Tapi ada yang sebahagian pusat-pusat pengajian ini yang memang dia sistem dia dah ada. Budak darjah 1, okey, apa yang dia belajar? Kitab apa? Ni kitab saja. Dia mungkin daripada umur 4 ke 7 tahun tu memang dia bagi penguasaan asas bahasa Arab contohnya lah. Jadi kalau ni bagi yang non native speaker lah, maknanya orang yang tidak bercakap bahasa Arab ni. Jadi dia mungkin nak masuk tahun 1, darjah 1 ke, dia dah belajar kitab yang asas contohnya, berkenaan dengan ilmu nahwu, berkenaan dengan ilmu fiqh, berkenaan dengan akidah, begitu. Jadi sangat menariklah macam ni. Jadi style macam ni. Maknanya kalau sampai umur 15 tahun dah belajar Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Gitu. Jadi ini sistem ni melahirkan ulama. Kalau kita guna sistem ni, dia melahirkan ulama sebenarnya. Al-Usul min Ilmi Al-Usul, kitab usul fiqh. Siapa yang tulisnya? Katabahu aidan Al-Syekh Ibn Utsaimin. Ini juga dikaryakan oleh Syekh Saleh bin Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahmatullah alaih. Wa hadha al-kitab aidan nazala fihi Syekh ila ashal al-uslub. Kitab ni pun Syekh rendahkan kepada gaya bahasa yang sangat-sangat rendah, sangat mudah. Bihaitsu yashulu ala kulli man qara'a ya'ya ma dzakarahu Syekh. Siapa yang baca dia akan boleh faham apa yang disampaikan oleh Syekh ni. Bahasa sangat mudah. Yang ke-10. Ni kitab-kitab yang dicadangkan untuk dibaca oleh para penuntut ilmu. Kutubul Fatawa, kitab-kitab fatwa. Pertama kita kena jelas bahawasanya fatwa ni adalah jawapan terhadap permasalahan hukum, jawapan kepada persoalan atau permasalahan hukum. Kadang-kadang orang yang ada masalah hukum ini, dia bertanya fatwa, iaitu dia nak tahu apakah jawapan kepada masalah yang dia hadapi. Jadi dia adalah mustafti. Yang dia minta adalah fatwa, dia minta jawapan kepada permasalahan dalam hukum tertentu. Contohnya tadi dia solat dan dia selepas solat dia perasan di seluarnya ada najis, ada darah contohnya. Jadi dia nak tahulah solat dia sah ke tidak. Maka dia pun bertanya kepada seorang yang dia yakin ilmunya dan pengetahuannya. Dia tanyalah kepada ustaz tersebut. Dia kata, ustaz, apakah hukum solat saya ni ataupun apakah status solat saya? Maka itu namanya permintaan fatwa. Ini istifta, permintaan fatwa. Dia adalah mustafti. Dan ustaz itu pun menjawab fatwa. Jawapan kepada persoalan adalah fatwa. Dan ustaz itu adalah mufti. Ada macam tu. Dia ada mustafti, ada istifta, ada fatwa, ada mufti. Yang melibatkan mustafti dan mufti. Mustafti minta fatwa, istifta, mufti memberikan fatwa, itu fatwa.
Begitulah dia punya perbahasan. Wa'ani bihal fatawa lil masyayikh, dan yang aku maksudkan dengan kitab-kitab fatwa ini adalah kitab-kitab fatwa yang diberikan oleh para ulama. Contohnya dikatakan di sini Samahati Syekh Ibn Baz rahimahullah, wa Syekh Ibn Utsaimin, wa Syekh Ibn Jibrin, wa Syekh Ibn Fauzan asbahumullah. Ini antara cadangan-cadangan beliau. Dan kata penulis kitab ini, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, wala aqulu hadza min babit takhsis, bukan aku nak spesifikkan dan kecilkan skop yang disebut 4 orang sahaja ni, tak. Wa innama dzakartu haula al-arba'a duna ghairihim lianna fatawahum min ahsani ma yabtadi'u bihi talibul ilm. Tujuan aku sebutkan kenapa kita kena baca fatwa-fatwa mereka ini adalah kerana fatwa-fatwa mereka adalah antara fatwa terbaik untuk penuntut ilmu peringkat permulaan. Wa idza aradta tarsikha hadhihi al-fatawa fi dhihni, kalau kamu nak mengukuhkan fatwa-fatwa ini pada fikiran kita ini, faqra as-su'al, bacalah soal-soalan yang ditanyakan, summa intazir wa la taqra al-jawab. Kemudian kamu tunggu dan jangan kamu baca jawapan, hatta tastahdira ma 'allamaka Allah, sehinggalah hadir apa yang Allah Ta'ala ajarkan kepada kamu. Wahris ala an ta'tiya bil jawabi mimma 'indaka minal 'ilm walau akhta'ta fala isma 'alaik li'annaka lasta fi maqamil futya. Dan bersungguhlah untuk kamu atau boleh jadi kamu tenang-tenang dalam memberikan jawapan. Kalau kamu salah, dia tidak ada dosa kepada kamu kerana kamu bukan berada pada maqam fatwa pada hal ini. Fa bihadhihi tariqah takunu mutashawwiqan li ma'rifatil jawab. Kalau dengan cara macam ni, kamu akan lebih rasa keinginan untuk mengetahui jawapan. Wa qad usitu ba'd al-ahibbah lamma aradu at-talab wa at-tahsil ba'd al-ilmi bi qira'ati al-fatawa bi hadhihi at-tariqah. Aku telah bagi pesan kepada sebahagian orang yang aku kasihi ketika mereka ingin menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu untuk membaca fatwa-fatwa dengan cara sebegini. Fa akhadhu kitab al-fatawa li samahati Syekh Ibn Baz, dan mereka mengambil kitab fatwa Ibn Baz alladhi taba'athu muassasatud da'wah, yang telah dicetak oleh muassasah dakwah. Fakana ahaduhum yaqra'u as-su'al, maknanya ada sebahagian dari kalangan penuntut ilmu ni mereka membaca soalan. Summa kullu wahidin minhum yujibu bihasabi ma 'indahu min al-'ilm. Kemudian setiap seorang daripada mereka ini menjawab berdasarkan ilmu yang ada pada mereka. Maknanya ada seorang baca soalan dan masing-masing bagi jawapan. Dan wala ya'sam ahad insya-Allah, dan tidak ada seorang pun yang berdosa dalam isu ini. Lianna al-maqam laysa maqam futya. Ini bukannya tempat fatwa. Ini mereka tak berfatwa sebab mereka hanya membincangkan soalan yang ada dalam kitab fatwa. Jadi bila macam contoh dia buka kitab fatwa. Kitab fatwa ni kitab soal jawab lah. Kitab fatwa ni kitab soal jawab. Contoh soal, ma hukum sekian-sekian, apa hukum sekian-sekian. Kemudian jim, jawapannya adalah sekian dan sekian. Jadi yang ada seorang ni dia penuntut ilmu ni dia dengan kawan-kawan dia, maka dia pun bangkitkan soalan. Apa hukum sekian? Dia guna soalan yang sama. Maka yang kawan-kawan ni pun bagilah jawapan mengikut ilmu masing-masing. Tapi apabila mereka memberi jawapan tersebut, mereka akhir sekali mereka akan masukkan jawapan Syekh bin Baz yang telah dijawab. Macam itulah cara kita nak belajar kitab-kitab fatwa ni. Lakinnahu min babi tarhil mas'alati listikhraj ma indahum, akan tetapi ia adalah berada dalam bab kita lontarkan masalah untuk kita keluarkan ilmu yang ada di sisi mereka. Fa idza ajaba kullun bima indah, bila masing-masing dah selesai menjawab, qara'a sahibu su'al al-jawab ba'da an takuna an-nufus musta'iddah li istiqbali hadzal jawab. Maknanya yang orang yang bertanya soalan tadi, iaitu yang membaca soalan tadi, dia akan membaca jawapan pula. Dia akan membaca jawapan itu, jawapan pemilik kepada kitab sebenar. Pemilik kepada kitab fatwa. Setelah masing-masing semua dah bersedia sungguh untuk menerima dan mendengar jawapan.
fa idza sami'ahu talibul ilmi zada rusukhun zada rusukh zada rusukhul jawab fi zihni. Dan apabila penuntut ilmu mendengar jawapan yang telah dibacakan daripada kitab-kitab fatwa tersebut, maka bertambahlah kekukuhan jawapan dalam akal fikirannya atau dalam benak fikirannya. Baik. Siapa yang biasa baca kitab-kitab fatwa, dia akan familiar dengan apa yang saya sebutkan. Kerana kitab-kitab fatwa ni soal jawab macam tu. Jadi kita ajak 2-3 orang kawan kita, para penuntut ilmu. Kemudian kita contoh, kita buka dalam kitab yang pertama. Kitab yang pertama adalah contohnya kitab akidah contohnya. Jadi ada beberapa persoalan dalam akidah contohnya. Jadi kita baca soalan tu. Baca soalan je, jangan bagi jawapan lagi. Kita minta kawan-kawan kita ni untuk jawab. Sebab dia orang pun penuntut ilmu. Kita minta, okey, Ahmad, apa dia jawapan awak kepada persoalan ni? Okey, kemudian sekian, Muhammad pula, apa jawapan awak? Masing-masing pun bagi jawapan. Jadi bila masing-masing bagi jawapan, mereka bukannya berada pada kedudukan memberi fatwa. Tak, mana ada orang yang bertanya hukum. Tak, yang ni sekadar nak tengok ilmu dia orang je. Yang ni tak berdosa lah, kalau silap pun. Kemudian bila dah selesai semua ni, macam okey, sekarang ni dia kata, saya nak baca jawapan yang Syekh Mufti ni bagi. Jadi masing-masing pun, ya, nak dengar betul ke tak betul jawapan aku dengan jawapan Mufti. Maknanya dalam hati dia, kalau betul aku kira aku dah boleh jadi mufti lah, contohnya macam tu. Dia jadi tak sabar-sabar dia nak menanti, dia nak menunggu. Jadi kemudian kawan ni pun dia jawab, okey, mufti berfatwa hukum dia begini ataupun soalan ni jawapan dia begini. Maka okey, kawan ni betul. Mesti mereka ni akan lebih kukuh ingatan mereka terhadap jawapan kepada soalan tersebut. Wa hadhihi al-fatawa fahmuha mutayassir. Fatwa-fatwa ini memahaminya adalah mudah. Li'annana na'ishu fi mujtama'in wahid, kerana kita duduk di dalam satu masyarakat yang sama. Wa na'ishu baina unasin iskalatuhum takadu takunu mutasawiyah. Dan kita duduk dalam kalangan manusia yang boleh jadi permasalahan mereka ni masalah lebih kurang sama aje. Yang macam kita kat Malaysia pun sama. Banyak orang ni, kalau kita pergi masjid ni, jemaah ni, qaryah sini, masalah yang dibangkitkan isu yang sama aje. Kadang-kadang macam tu. Macam isu solat duduk atas kerusi. Itu adalah masalahnya. Kalau kita pergi ke KL pun, orang tanya isu solat duduk. Kalau orang pergi ke Selangor pun, dia tanya, Ustaz, apa pandangan tentang isu solat duduk atas kerusi? Yang macam tu. Antara isu yang selalu berbangkit lah. فالعجب أنك تجد السؤال يتكرر علينا عشرات المرات نظرا لكثرة سؤال الناس عنه ولعموم البلوى به ومع ذلك يتخبط أكثرنا في الجواب عنه. Yang peliknya, kamu tengok ada sebahagian soalan yang dia berulang-ulang je. Puluhan kali dah berulang-ulang soalan yang sama. Disebabkan ramai orang yang bertanya tentang permasalahan ni. Tetapi dalam masa yang sama kita tak boleh nak jawab. Maknanya kita tak ada kita punya bekalan kita terhadap jawapan tersebut. Anak kita penuntut ilmu ni ada kekurangan. Sedangkan soalan yang sama saja yang ada berulang-ulang. Jadi kita kena teliti lah. Jangan kita nampak soalan tu oleh kerana ia sifat yang biasa, sifat yang familiar yang selalu orang tanya, kita tak ambil penting atau kita tak ambil cakna terhadap persoalan tersebut. Baik. Fahris ala qiraati hadhihi al-fatawa khususan idza kanat maskhubah bid-dalil. Bersungguhlah kamu membaca kitab-kitab fatwa ini, lebih-lebih lagi kitab-kitab fatwa yang disertakan dengan dalil. Hatta tazilal jahal an nafsi, sehinggalah kejahilan tu hilang daripada diri kamu. Walaupun sebenarnya tidak disyaratkan untuk para ulama yang menjawab jawapan hukum untuk mendatangkan dalil. Sebenarnya tak disyaratkan. Kecuali kalau mustafti tu dia kata ada tak sandaran, macam tu. Kalau macam orang tanya kepada kita apa contoh soalan. Dia kata apa hukum berpuasa pada hari-hari tasyrik? Apa hukum berpuasa pada hari-hari tasyrik? Iaitu pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Maka itu adalah istifta, di proses permintaan fatwa daripada mustafti, orang yang meminta fatwa. Kemudian orang yang memberi fatwa ini dia adalah mufti, sifat dia mufti. Maka dia kata hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Boleh bagi dia, cukup bagi dia. Maknanya hukum dia adalah haram. Bila dia cakap haram, maknanya orang yang minta fatwa tu dia sebenarnya dah boleh terima dah. Sebab bila ditanya kepada orang ini, mesti dia yakin keilmuan kawan ni. Kalau dia tak yakin, kenapa dia tanya?
Tetapi dia tak salah juga bagi seorang mustafti ni untuk dia bertanya, Ustaz, ada tak sandaran yang mengatakan puasa pada hari tasyrik haram? Maka ustaz dia pun dia jawab. Baru dia jawab. Dia kata kerana ada hadis yang mana Nabi SAW ini menyebut ayyamut tasyriq ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari tasyrik adalah hari untuk kita makan dan minum. Dan ada sebahagian riwayat yang menunjukkan Nabi SAW melarang daripada berpuasa pada hari-hari tasyrik. Kemudian dia pun bagi hujahan. Dia kata, dan asal bagi hukum larangan ini ataupun asal bagi larangan dan tegahan adalah membawa hukum haram. Begitulah hadirin dan hadirat. Tetapi ini adalah anjuran dan galakan. Ini tidaklah wajib. Maknanya lebih-lebih lagi kalau kitab-kitab fatwa itu didatangkan bersamanya dengan dalil-dalil, barulah kita lebih yakin. Macam kalau kita baca kitab fatwa yang mencerita apakah hukum salat witir, contoh. Maka kita kata hukum salat witir adalah sunat muakkad sebagai contoh. Hukum salat witir adalah sunat muakkad. Kemudian adakah boleh untuk kita melakukan salat witir sebanyak 2 kali dalam satu malam yang sama? Maka kita kata tidak orang kata tidak perlu kita melakukan 2 salat witir dalam satu malam kerana Nabi SAW bersabda la witrana fi lailah. Tidak ada 2 witir dalam satu malam yang sama. Kemudian hadirin dan hadirat, fahadhihi ba'dul kutub al-muhimmah fahris ala iqtina'iha wa qira'atiha kama bayyantu laka sabiqan. Ini adalah beberapa sebahagian kitab yang penting, maka bersungguhlah kamu untuk mendapatkannya dan membacanya sebagaimana yang telah aku jelaskan sebelum daripada ini. Baik. Selesai kepada perbahasan itu, hadirin dan hadirat, iaitu kita sedang dalam perbahasan qadiyatan muhimmatan li talibil ilm. Dua qadiyah atau 2 perkara penting untuk penuntut ilmu. Qadiyah yang pertama ataupun perkara yang pertama adalah al-awlawiyat fi talab, keutamaan dalam menuntut ilmu. Al-awlawiyat fi talab, priority dalam menuntut ilmu. Al-qadiyatus saniyah, ini kita nak masuk qadiyatus saniyah, iaitu isu yang kedua. Amsilatun li syihadil himmah, amsilah li syihadi al-himmah, iaitu beberapa contoh-contoh untuk kita mengasah atau menajamkan semangat kita ini dalam menuntut ilmu. Wa azkuruha, dan tujuan aku sebutkannya li'annaha tu'inu ala tarkil ya'si wal qunut. Kerana kalau kita sebut beberapa contoh-contoh yang memberikan kita ini, memangkin semangat kita untuk menuntut ilmu, contoh-contoh ni dapat membantu untuk meninggalkan perasaan putus asa dan lemah semangat. Dia akan bantu kita untuk kita tinggalkan putus asa dan lemah semangat kita. Wa ala adami ihtiqari zat, dan ia juga membantu untuk kita tak menghina diri kita atau kita mencaci atau mencela diri kita. Lianna ba'dhan nasi yuqannitu nafsahu wa yusabbitaha wa yusabbituha. Kerana sebahagian manusia ni dia macam putus asa dan dia merendah-rendahkan diri dia. Wa yaj'alu lil ya'si tariqan wa maslakan ila nafsihi, dan dia memasukkan jalan putus asa dan jalan lemah semangat kepada dirinya. Wa qad sabaqa zikru hadza, dan kita telah sebutkan hal ini sebelum ini. Fa'ala al-insani ay yukthira min qira'ati sirati salaf, dan hendaklah menjadi suatu tanggungjawab ataupun menjadi suatu tuntutan kepada setiap manusia itu ay yukthira min qira'ati sirati salaf, untuk dia memperbanyakkan bacaan sirah para salaf. Fa fiha khairun azim, pada sirah salafus salih terdapatnya kebaikan yang begitu besar. Li ta'rif qadra nafsika wa ihtimamika wa hirsik, supaya kamu dapat mengetahui kadar diri kamu dan kadar kesungguhan kamu serta kadar ihtimam kamu, iaitu fokus dan bersungguhnya kamu. Wala tahqiranna syai'a, dan janganlah kamu meremehkan sesuatu apapun. Faqad a'taka Allahu aqlan wa jawariha tu'inuka ala maqsadika,
Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kamu akal dan anggota badan yang dapat membantu kamu untuk mencapai tujuan kamu. Baik. Fala tahqiranna minal ma'rufi syai'a, dan janganlah kamu menganggap remeh akan sesuatu kebaikan pun. Fa inna ba'dhan nasi tashhadu himmatahum kalimatun wahidah. Kerana sebahagian manusia ini, semangat mereka diasah dengan satu kalimah sahaja. Wa taf'al fi nufusihim al-afa'il wa adhkuru laka amsilata salasah ala ta'thiril kalimah al-wahidah. Dan aku nak sebutkan tiga contoh kisah yang mana satu kalimah memberi kesan kepada diri individu-individu yang kita nak sebutkan ini. Dan ini kita jadikan sebagai perbahasan kita yang terakhir, hadirin dan hadirat, pada pagi ini, sebelum kita tamat dan kita selesaikan perbahasan kita insya-Allah. Yang pertama, Kitab Al-Bukhari. Kitab Al-Bukhari ini merujuk kepada Sahih Al-Bukhari, ataupun namanya Al-Jami'us Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa iyamih. Itulah nama penuh kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Jadi disebutkan di sini, Kitab Al-Bukhari As-Sahih, kitab Sahih Al-Bukhari itu asahhu kitabin fil Islami ba'da Al-Quranil Karim. Ia merupakan kitab paling sahih dalam Islam selepas Quran. Kitab paling sahih dalam Islam selepas Al-Quran. هذا الكتاب الذي إذا خرج لأحد من الرواة رواية فيه فقد جاوز القنطرة وإذا قيل رواه البخاري يقع في النفس حيبة له. Kitab ni, kalaulah kita membaca riwayat-riwayat yang disebutkan di dalamnya, kalau orang kata okey, hadis riwayat Al-Bukhari, dengar je tu, oh hadis ni kita ni, bagi orang yang tahu, orang kata yang tahu je tahu, bagi kalau yang kita yang pakar ni, ataupun bukanlah pakar, level-level penuntut ilmu ni, bila dia dengar, oh hadis ni riwayat Bukhari, okey ni kuat ni bukan calang-calang ni, begitu. Ni bukan biasa-biasa ni, ini hadis riwayat Al-Bukhari, maknanya darjat dia paling tinggi dalam darjat-darjat hadis sahih. Tetapi masa babu ta'lifih, apa sebab Al-Bukhari mengkaryakan kitab ni? Takkan dia berlaku tiba-tiba je, takkan ada orang yang tiba-tiba dia nak, tiba-tiba je dalam otak dia, okey aku nak buat kitab sahih. Macam tu. Tak, mungkinlah adalah juga, tapi adakah itu sebab dia? Maka di sini kata penulis kitab, innaha kalimatun wahidatun fi majlisin wahid. Sebab utama Al-Bukhari menulis kitab Sahih Al-Bukhari adalah satu kalimah yang disebutkan dalam sebuah majlis. Waqa'at fi adhani Al-Bukhari, yang mana kalimah ni masuk ke dalam telinga Al-Imam Al-Bukhari. Fayassarallahu lahu ta'lifa hadzal kitab alladhi rafa'a manzilat Al-Bukhari fi tabaqatin 'aliyah. Dan Allah Ta'ala telah memudahkan kepada Al-Bukhari untuk menulis kitab Sahih Al-Bukhari yang mana telah mengangkat darjatnya ke peringkat yang sangat tinggi. Hadirin dan hadirat, peringkat yang sangat tinggi. Falaqad zukira li ta'lifihi sahihi salasah asbab. Disebutkan ada 3 sebab Al-Bukhari menulis kitabnya Sahih Al-Bukhari. Ashharuha, sebab yang paling masyhur, annahu kana fi halaqati Ishaq ibn Rahawai ataupun Ishaq bin Rahuyah. Beliau Al-Bukhari ni pada suatu hari beliau berada duduk dalam majlis ilmu gurunya Ishaq ibn Rahawai. Faqal, dan Ishaq ni berkata, Ishaq bin Rahawai atau Ishaq bin Rahuyah berkata, "Law anna ahadakum yajma' kitaban fima sahha min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Terjemahannya, alangkah baiknya kalau salah seorang kamu ni dapat mengumpulkan satu kitab yang mana penuh dengan hadis-hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Macam ustaz ceramah dengan anak-anak murid dia, kan bagus kalau ada dalam kalangan kita yang himpunkan satu kitab ni, yang mana dalam kitab tu semua hadis sahih sahaja, gitu. Dia macam, oh Al-Bukhari ni dia masuk dalam telinga dia. Oh bagus juga kalau kita buat begitu. Maka di situlah beliau terinspirasi. Pergilah mengembara sana sini, dan akhirnya siaplah selama beberapa belas tahun perjalanannya, akhirnya siaplah Sahih Al-Bukhari, hadirin dan hadirat. Begitulah.
قالها إسحاق فوقع ذلك في نفس البخاري فصنف هذا الكتاب العظيم الذي أصبح أصح كتب ataupun الذي أصبح أصح كتب السنة على الإطلاق. Ini disebutkan oleh kisah ini ataupun surah ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullah alaih di dalam kitabnya Hadis Sari. Hadis Sari ini muqaddimah kepada Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari. Kemudian kisah yang kedua, Kisah yang kedua adalah Al-Imam Az-Zahabi. Yang tadi Al-Bukhari, ini Az-Zahabi. Al-Zahabi ini adalah Syamsuddin Abu Abdullah Az-Zahabi rahmatullah alaih yang wafat pada tahun 748 Hijrah. Kalau Al-Bukhari wafat pada tahun 256 Hijrah. Hadzal Imamul Fahal, ini adalah tokoh besar ni. Alladhi yaqulu anhu as-Subki, yang mana Al-Imam as-Subki berkata tentang dirinya, iaitu tentang Az-Zahabi, amma ustazuna Abu Abdullah fabasarun la nadhira lahu. Guru kami ni Abu Abdullah Az-Zahabi, dia adalah suatu yang tidak ada tolok bandingannya. Wa kanzun huwa al-malja' idza nazalat al-mu'dalah. Maka dia adalah rujukan utama. Yang mana kalau kita ada masalah, ada nak rujuk, dia lah rujukan utama kita. Imamul wujud hifzan wa zahabul asri ma'nan wa lafzan. Ini bila disebut Az-Zahabi, zahab ni emas. Jadi dia kata dia ni adalah emas dari sudut masa dan emas dari secara makna dan lafaz. Wa syaikhul jarhi wa ta'dil, dan beliau adalah guru berkenaan dengan ilmu jarah ta'dil. Wa rajulur rijal fi kulli sabil ka'annama jama'atil ummah fi sa'idin fanadharaha. Apabila satu umat keseluruhannya berdiri di tempat yang tinggi, maka dia akan melihat kepada Al-Imam Az-Zahabi. Summa akhadha yukhbiru anha ikhbara man hadaraha. Baik, hadirin dan hadirat. Ini adalah sifat-sifat Az-Zahabi yang diriwayatkan atau diceritakan oleh anak muridnya As-Subki rahmatullahi alaihim. Tapi kita nak tengok apakah sebab Al-Bukhari ni, Az-Zahabi ni menuntut ilmu. Dia kata di sini. Sebab dia menuntut ilmu adalah sababu talabihi li'ilmi al-hadithi kalimah wahidah. Sebab dia belajar ilmu hadis ni satu sebab je. Yaqulu huwa binafsihi 'anil Imam al-Birzali. Az-Zahabi ni dia berkata berkenaan dengan berkenaan dengan Imam Al-Birzali. Al-Birzali ni tok guru kepada Az-Zahabi, salah seorang. Innahu lamma ra'a khattah. Al-Birzali ni bila dia tengok tulisan Az-Zahabi, anak murid dia tengok tulisan anak murid dia ni. Qala lahu, dia pun kata kepada anak murid dia, Inna khattaka hadha yushbihu khattal muhaddithin. Tulisan awak ni macam tulisan ahli hadis lah. Dia kata kepada anak murid dia Az-Zahabi. Dia kata tulisan kamu ni macam tulisan para muhaddis, iaitu ahli-ahli hadis. Qala, maka Az-Zahabi pun kata, fahabbaballahu ilayya ilmal hadis. Allah pun menimbulkan rasa cinta kepada aku untuk mempelajari ilmu hadis. Sebabkan kata-kata daripada tok guru dia je. Macam Al-Bukhari tadi pun satu kata-kata daripada tok guru dia je. Sebab tu pentinglah guru ni. Bila dia mengajar tu, dia kena cakap yang elok-elok je. Janganlah duk cakap benda yang tak elok kepada anak murid ingat sampai bila-bila. Tapi kalau dia cakap benda yang elok, yang positif kepada anak murid ni, dia kata, rasanya tulisan awak ni tulisan ulama' ni. Maka dia pun, anak murid ni pun dia jadi sayang, dia jadi luluh bila dengar ayat-ayat macam tu. Dia pun, dia kata, fahabbaballahu ilayya ilmal hadis. Maka Allah pun menimbulkan rasa cinta kepada aku ini terhadap ilmu hadis. Baik. Dan yang terakhir sebelum saya tutup, kata penulis kitab hafizahullah, fanzur maza fa'alat hadhihi al-jumlah fil Imam Az-Zahabi. Tengoklah perkataan ni, walaupun dia pendek je perkataan dia, singkat saja perkataan dia, tapi kesan diberikan kepada Imam Az-Zahabi. Faqad sara min a'immatil hadithi wa huffadhihi wa nuqadih, dan beliau tergolong dalam kalangan ulama besar dalam bidang hadis dan juga huffaz hadis, dan juga nuqad, itu individu yang ulama yang nuqad, itu jarah ta'dil lah. Baik. Dan kemudian yang ketiganya, kisah yang ketiga yang saya nak memberikan, nak contoh ni,
ma dzakarahu Muhammad ibn Nasr bin apa yang disebutkan oleh Muhammad bin Nasr fi Mukhtasar Qiyamil Lail, dalam kitab Mukhtasar Qiyamil Lail. Qala, beliau berkata, iaitu Muhammad bin Nasr ni berkata, wa kana Silah bin Ushaim, Silah bin Ushaim ni yakhruju ila al-jubban yata'abbad. Dia keluar untuk pergi beribadah. Fakana yamurru ala syababin yalhauna wa yal'abun, dan dia ni bila dia lalu ke kawasan tersebut, dia melintasi anak-anak muda yang sedang duk bermain-main, duk sedang larak lah. Fayaqulu lahum, maka dia pun tanya kepada budak-budak muda ni, akhbiruni an qaumin aradu safaran fajawaru an-nahar 'anil tariq wa namu al-lail. Mata yaqta'una safarahum? Fakana kadhalik. Yamurru bihim fayaqulu lahum, famarra bihim zata yawmin faqala lahum hadhihi al-maqalah, fantabaha syabun minhum faqala ya qaum innahu wallahi ma ya'ni ghairuna nahnu bin nahar wallahi ya qaum innahu wallahi ma ya'ni ghairana nahnu bin nahar nalhu wa bil laili nanam. Summa ittaba'a Silah falam yazal yakhtalif ma'ahu ila al-jubban fayata'abbad ma'ahu hatta mat. Allahu akbar. Kisah yang menarik. Silah ni ulama dari dari kalangan salaf, dia lalu kepada hadapan budak-budak muda yang duk main, duk lara, duk lain ni. Dia kata, cuba kamu bagi tahu kepada aku tentang suatu kaum ni yang mereka nak bermusafir, mereka dalam perjalanan yang panjang. Fajarun nahar 'anil tariq wa namul lail. Fajarun nahar 'anil tariq, mereka ni waktu siang mereka lalai, waktu malam tidur. Waktu siang dia lalai, waktu malam dia tidur. Bila bila mereka akan sampai kepada permusafiran mereka? Setiap kali dia lalu, dia akan nasihat macam tu. Setiap kali dia lalu, dia akan nasihat. Lalu ada seorang budak muda ni, dia rasa dia tersentak lah. Dia rasa dia faham. Dia kata, wahai kawan-kawan, dia kata, si Fulan ni, dia demi Allah, dia tidak memaksudkan kecuali kita. Sebenarnya kita lah yang dia duk cakap tu. Sebab kita ni waktu siang kita lalai, waktu malam kita tidur. Dia kata begitu. Kemudian budak muda ni, dia pun akhirnya mengikut Silah ni, dan sentiasalah dia duk pergi menuju ke tempat ibadat bersama dengan Silah sampai dia mati. Maknanya dia berubah. Jadi dia kata, idzan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, kalau macam tu janganlah kita rasa remeh akan sedikit kebaikan. Farubbama taqra'u kitaban saghiran, boleh jadi kamu baca kitab nipis je. Au tahdur majlis ilmin li talibi ilmin saghir, atau kamu menghadiri majlis ilmu yang oleh seorang ulama yang muda. Fatasma' kalimah tuhaddis fi nafsik amran la ta'lam, ataupun fatasma' kalimah tahdas fi nafsika amran la ta'lam madahu fatuhassil khairan katsiran minal ilm. Dan boleh jadi kamu mendengar beberapa kalimah yang kita pun tak tahu kesan kalimah tu pada diri kita, dan akhirnya dia akan menatijahkan kepada ilmu yang begitu, atau kebaikan yang begitu banyak daripada ilmu. Hadirin dan hadirat. Jadi ini adalah 3 kisah yang menceritakan tentang pentingnya perkataan yang kita tuturkan walaupun nampak remeh daripada pandangan mata manusia. Itu kisah kata-kata guru kepada Al-Imam Al-Bukhari, iaitu Ishaq Rahawai, dan juga kisah guru kepada Al-Imam Al-Zahabi, iaitu Al-Imam Al-Birzali, dan kisah kata-kata kepada anak-anak muda yang sedang bermain yang diungkapkan oleh Silah bin Ushaim rahmatullah alaih. Jadi ini adalah antara kata-kata ni, dia boleh jadi memberi kesan kepada jiwa seseorang. Lebih lagi kalau seorang guru yang anak murid dia ada ramai. Bila anak murid dia ramai, mungkin yang dengar tu kita kena bagi ucapan-ucapan, bagi tahu dia sekian dan sekian, mungkin dia akan, kita tak tahu kadar keberkesanan ucapan kita ini terhadap jiwa anak-anak murid kita. Jadi yang penting kita sampaikan. Begitu.
Jadi hadirin dan hadirat memadai, sekali itu perbahasan kita pada pagi ini. Saya minta maaf atas salah dan silap terkasar bahasa. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.